Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khadijah binti Abdul Khalif, matriks nombor 291005. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk mengenai kewangan negara. Seperti mana yang kita ketahui, kewangan negara adalah merujuk kepada pengurusan sumber kewangan sesebuah negara dalam memastikan aktiviti pembangunan negara dapat dipertingkatkan dan berdaya saing demi menyokong ke arah memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Aspek utama kewangan negara melibatkan pendapatan, perbelanjaan, pengumpulan dan pengagihan hasil kerajaan yang merangkumi pelbagai sektor perkhidmatan kerajaan seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan pertahanan. Dalam tugasan ini, kami bersepakat untuk mengulas dan membincangkan mengenai perkara 97, kumpulan wang disatukan di bawah bahagian 7 peruntukan kewangan perlembagaan persekutuan. Okey, merujuk kepada perlembagaan persekutuan tersebut, secara teori dan konsepnya, kumpulan wang disatukan boleh disifatkan sebagai hasil dan wang yang diterima oleh persekutuan tertakluk kepada peruntukan perlembagaan dan undang-undang persekutuan. Ianya hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai kumpulan wang disatukan persekutuan. Yang kedua, hasil dan wang yang diterima oleh sesebuah negeri tertakluk kepada Fasal 3 dan kepada mana-mana undang-undang hendaklah ianya dibayar ke dalam dan menjadi suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai kumpulan wang disatukan bagi negeri itu. Dan yang ketiga, jika mengikut undang-undang negeri atau wilayah persekutuan, apa-apa jenis zakat, baitumal, fitrah atau hasil agama Islam lain dan yang seumpamanya diperoleh, maka hasil itu hendaklah dibayar ke dalam suatu kumpulan wang yang berasingan dan tidak boleh dibayar daripadanya kecuali di bawah kuasa undang-undang negeri atau persekutuan mengikut mana yang bersesuaian. Namun, dengan merujuk kepada Seksyen 7 Akta Tata Cara Kewangan 1957, kumpulan wang disatukan boleh diselenggara mengikut 3 akaun berasingan, iaitu akaun hasil disatukan, iaitu suatu bentuk akaun di mana semua wang dalam kumpulan akaun patut disimpan. Yang kedua, akaun pinjaman disatukan, iaitu suatu bentuk akaun di mana semua wang yang diterima dengan cara peminjaman kredit sama ada persekutuan atau negeri. Dan akaun amanah disatukan, iaitu satu bentuk akaun di mana semua wang yang diterima disimpan tertakluk dengan sesuatu amanah dan ianya digunakan dengan syarat-syarat amanah. Okey, berkenaan dengan struktur kumpulan wang disatukan, ia meliputi 3 peranan utama, iaitu pihak kementerian, pihak bahagian atau unit kewangan dan lembaga pengarah. Kementerian Kewangan merupakan agensi utama yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pengawalan kumpulan wang disatukan. Pihak berkuasa pengurusan bertanggungjawab dalam memastikan bahawa dana yang digunakan adalah berkesan dan sesuai dengan objektif pembangunan yang ditetapkan. Yang kedua, bahagian atau unit kewangan pula bertanggungjawab dalam merangka bajet atau anggaran belanja mengurus bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum. Seterusnya, bahagian atau unit kewangan perlu menyediakan laporan kewangan untuk memberikan gambaran jelas tentang aliran masuk dan keluar dana serta status kumpulan wang disatukan. Dan yang ketiga yang terpenting ialah lembaga pengarah di mana lembaga bertanggungjawab dalam memberikan arahan strategik kepada pengurusan kumpulan wang disatukan. Lembaga pengarah perlu memastikan semua keputusan berkaitan dengan penggunaan dana adalah selaras dengan misi dan visi sesebuah organisasi. Lembaga pengarah juga terlibat dalam membuat keputusan terpenting mengenai pengagihan dana khusus kepada projek-projek tertentu. Manakala dimensi kumpulan wang disatukan biasanya merangkumi beberapa aspek yang meluas. Namun dalam kajian ini kita boleh lihat dari segi sumber hasil, iaitu suatu bentuk kajian mengenai jenis hasil yang dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan, termasuk cukai pendapatan, cukai korporat, duty import, ekspor serta hasil bukan cukai seperti royalti dan keuntungan daripada pelaburan kerajaan. Yang kedua, perbelanjaan, iaitu analisis perbelanjaan yang dibayar daripada kumpulan
kumpulan wang disatukan untuk pelbagai sektor seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan pertahanan. Hal ini termasuk dengan kajian mengenai keberkesanan perbelanjaan dan sejauh mana ianya mampu mencapai objektif sesebuah organisasi. Yang ketiga, pengurusan keuangan, iaitu suatu bentuk kajian tentang bagaimana pengurusan kumpulan wang disatukan dilaksana termasuk dengan perancangan kewangan, anggaran belanja mengurus dan pelaporan kewangan. Ianya juga merangkumi prinsip accountability dan ketelusan dalam pengurusan kewangan awam. Yang keempat, impak makroekonomi, di mana kita hendak mengetahui bagaimana pengurusan dan penggunaan kumpulan wang disatukan mempengaruhi ekonomi makro, termasuk inflasi, kadar faedah, termasuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ialah undang-undang dan peraturan, iaitu satu bentuk undang-undang dan peraturan yang mengawal selia kumpulan wang disatukan, termasuk analisis terhadap perundangan yang relevan dan bagaimana ianya dilaksanakan. Berkenaan dengan elemen kumpulan wang disatukan boleh dikupas melalui kewajipan sesebuah organisasi memasukkan hasil ke dalam kumpulan wang disatukan. Perlembagaan persekutuan menyediakan garis panduan untuk proses agihan dana dan sumber supaya semua keputusan agihan adalah berlandaskan prinsip keadilan dan kesaksamaan. Ini termasuk mempertimbangkan pelbagai faktor seperti keperluan masyarakat, agihan dana dan sumber perlu mengambil kira keperluan khusus setiap masyarakat, termasuk kawasan yang kurang membangun dan golongan yang terpinggir. Dan yang kedua, keutamaan pembangunan, di mana peruntukan kewangan perlu diagihkan kepada projek yang mempunyai impak besar terhadap pembangunan termasuk infrastruktur, sosial, pendidikan dan kesihatan. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia Madani telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan bertuncangkan kepada 6 tonggak utama. Justeru, merujuk kepada Jabatan Akaunten Negara Malaysia sentiasa berusaha memantapkan kedudukan kewangan negara, khususnya berkenaan dengan kumpulan wang disatukan. Dalam kajian ini, perbandingan mengenai kedudukan kewangan negara di antara Malaysia dan negara lain dapat dilihat melalui keluaran dalam negara kasar KDNK, di mana Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi KDNK Malaysia. Manakala di negara lain, Singapura dan Thailand contohnya mempunyai KDNK yang tinggi, namun Singapura mempunyai KDNK per kapita yang lebih tinggi berbanding Malaysia, di mana ianya menunjukkan tak pendapatan yang lebih tinggi bagi penduduknya. Yang kedua, inflasi. Inflasi di Malaysia biasanya berada dalam lingkungan 2 hingga 4%, tetapi boleh meningkat disebabkan oleh faktor luar seperti harga minyak dan makanan. Manakala bagi negara lain seperti Indonesia dan Filipina mengalami inflasi, tetapi kadar inflasi mereka mungkin lebih tinggi disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan faktor lain. Dan yang ketiga, berkenaan dengan defisit belanjawan, di mana Malaysia sering mengalami defisit belanjawan, tetapi kerajaan sentiasa berusaha untuk mengurangkan defisit ini melalui pelbagai langkah pemulihan ekonomi. Manakala bagi negara lain seperti Jepun contohnya mempunyai defisit belanjawan yang tinggi KDNK mereka, tetapi mereka mempunyai kapasiti untuk menguruskan hutang tersebut. Kumpulan wang disatukan di Malaysia merupakan suatu mekanisme pengurusan kewangan yang mengumpulkan dana daripada pelbagai sumber untuk tujuan pembangunan dan pengurusan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu berkaitan kumpulan wang disatukan yang boleh dikupas. Antara isu yang telah dikenal pasti ada dua isu, iaitu accountability dan transparansi, di mana di bawah accountability dan transparansi iaitu ketelusan pelaksanaan dalam menguruskan kewangan dengan lebih telus dalam konteks kumpulan wang disatukan harus mengamalkan prinsip transparansi dan accountability bagi memberi keyakinan kepada stakeholder mengenai bagaimana dana tersebut digunakan. Ketulusan pengurusan kewangan merangkumi pendedahan maklumat berkaitan projek-projek yang dibiayai, kos-kos yang terlibat dan hasil yang diharapkan. Ianya penting bagi mengelakkan penyalahgunaan dana dan memastikan sumber digunakan dengan berhemat dan sistematik. Manakala di bawah accountability dan transparansi juga, laporan kewangan yang jelas dan mudah diakses menjadi isu yang berkaitan, iaitu laporan kewangan
terperinci adalah kunci dalam memastikan accountability menguruskan kumpulan wang disatukan. Laporan mengikut suku tahun perlu disediakan berkaitan penggunaan dana, prestasi projek dan analisis impak ekonomi. Platform digital membolehkan akses kepada maklumat kewangan dan laporan projek secara langsung, dapat meningkatkan transparansi dan membina kepercayaan di kalangan pemegang kepentingan. Dan yang kedua, mengenai isu-isu yang berkaitan boleh dikupas dari segi agihan sumber. Kebimbangan yang signifikan dan ketidakadilan dalam pengagihan sumber kumpulan wang disatukan, terutama agihan kepada kawasan yang kurang membangun, sentiasa menjadi isu kumpulan wang disatukan. Ketidakadilan boleh mengakibatkan kekecewaan di kalangan penduduk merasa terpinggir daripada manfaat pembangunan. Justru bagi menangani permasalahan ini, mekanisme pengagihan sumber perlu diselaraskan dengan lebih inklusif dan sentiasa peka terhadap keperluan kawasan yang kurang berkembang. Kumpulan wang yang disatukan mempunyai kekuatan dari segi yang pertama, hasil cukai, yuran dan juga hasil sumber semula jadi yang memberikan pendapatan yang stabil kepada kerajaan serta fleksibiliti dalam merancang perbelanjaan. Ia menjadikan kumpulan wang disatukan sebagai pengurusan sumber yang lebih berkesan dengan mengumpulkan semua sumber kewangan di dalam satu kumpulan yang sama dan memudahkan kerajaan dalam mengurus dan mengagihkan sumber tersebut menjadi lebih teratur dan efisien. Yang kedua, pengurusan kewangan yang efisien mengikut pengurusan bajet kerajaan. Kekuatan kewangan negara bergantung kepada pengurusan bajet yang berkesan dan dibentangkan setiap tahun yang dirancang secara terpusat dengan memastikan sumber yang digunakan secara berhema dan memastikan kerajaan dapat mengelakkan daripada pembaziran. Yang ketiga, dapat mempengaruhi negara luar untuk lebih percaya dalam pelaburan yang bakal dilakukan oleh mereka di dalam negara, tetapi juga menambahkan daya tarikan kepada pelabur asing. Hal ini dapat meningkatkan hubungan antarabangsa, diplomatik dan ekonomi melalui pengurusan yang lebih baik. Dari segi kelemahan, yang pertama, ketulusan dalam accountability yang lemah, seperti contoh kurangnya pengawasan yang mencukupi yang menjadikan penggunaan dana yang tidak efisien dan berpotensi mengakibatkan penyelewengan. Yang kedua, ketergantungan kepada dasar kerajaan atau politik yang memberi kesan signifikan yang mempengaruhi aliran dan penggunaan dana dalam kumpulan wang disatukan. Mengikut artikel oleh Kementerian Kewangan Malaysia menyatakan bahawa kestabilan politik adalah kunci untuk melaksanakan dasar ekonomi jangka panjang dan ketidakstabilan politik boleh menyebabkan perubahan drastik dalam dasar yang menyukarkan pelaksanaan projek pembangunan yang memerlukan masa. Assalamualaikum, nama saya Edwin bin Muhammad Kembal, nombor metrik 290940. Saya akan terangkan berkenaan dengan analisis daripada tugasan ini. Yang pertama, akaun hasil disatukan dapat membantu mengenal pasti keseluruhan kewangan negara, dapat diuruskan atau dikelola dengan lebih teliti dan mengikut peraturan. Seterusnya, akaun pinjaman disatukan tertumpu kepada membantu untuk memahami bagaimana pinjaman dapat mempengaruhi terhadap kewangan negara serta memastikan pengurusan yang lebih berkesan. Seterusnya, akaun amanah disatukan dapat membantu untuk memahami bagaimana amanah dapat mempengaruhi kewangan negara dan memastikan pengurusan yang berkesan. Akhir sekali, kumpulan wang amanah kerajaan berfungsi sebagai mengakaun hasil terimaan daripada peruntukan kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu. Kajian kes dalam tugasan ini adalah terdapat beberapa organisasi yang menggunakan kaedah ini, khususnya dalam organisasi awam, seperti yang digunakan dalam pelaksanaan kutipan cukai GST yang telah diperkenalkan pada 31 Julai 2018. Cukai tersebut dikutip oleh Jabatan Kastam kemudian dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan. Kaedah yang digunakan oleh kerajaan adalah dengan mengumpulkan cukai tersebut lalu mengagihkannya dalam belanjawan tahunan dan disalurkan untuk tujuan pembangunan dan kebajikan masyarakat. Selain itu, Pusat Zakat di Utara Malaysia juga menggunakan konsep yang sama di mana mereka mengumpulkan hasil kutipan zakat dan disatukan kemudian disalurkan mengikut keperluan seperti perkhidmatan dan agihan zakat. Zakat yang berjaya dikutip dilaporkan di dalam penyerta pendapatan yang disatukan, kemudian hasil tersebut dibahagikan kepada golongan asnaf dan kos perkhidmatan. Terdapat beberapa cadangan dan penambahbaikan yang boleh
diambil kira dalam memastikan kumpulan wang disatukan berfungsi dengan lebih baik dan efektif. Antaranya adalah transparansi dan accountability. Setiap aliran transaksi dalam kumpulan wang disatukan dapat dicatat dengan teliti dan terbuka untuk pemeriksaan serta menguatkuasakan prosedur pengesahan dan pengawasan yang ketat untuk mengelakkan penyalahgunaan dana daripada kewangan negara. Kedua adalah pengurusan amanah dan pinjaman. Pihak yang dipertanggungjawabkan hendaklah menilai semula proses pengurusan pinjaman dan amanah, hendaklah memenuhi syarat pinjaman dan mematuhi prosedur bagi memastikan pinjaman dapat diberikan dengan kriteria yang jelas dan sentiasa memantau bayaran balik secara berkesan. Ketiga, pihak yang bertanggungjawab hendaklah mengkaji semula cara hasil kerajaan diagikan dalam kumpulan wang disatukan. Sentiasa memantau dan memastikan hasil dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan negara yang seimbang. Seterusnya, penggunaan teknologi yang memudahkan pemantauan dan pelaporan transaksi dalam kumpulan wang disatukan. Kerajaan perlu seiring dengan arus semasa dalam penggunaan teknologi maklumat yang moden bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan risiko kesilapan. Penerapan nilai murni dan kesedaran dalam kalangan kaki tangan kerajaan juga mampu meningkatkan kesedaran kaki tangan kerajaan tentang pentingnya kumpulan wang disatukan dan tanggungjawab mereka dalam pengurusan dana awam. Sebagai kesimpulan, perbincangan ini dapat meningkatkan kefahaman tentang kumpulan wang disatukan dengan lebih terperinci. Melalui teori dan konsep yang dibincangkan, pemahaman mengenai kumpulan wang disatukan dapat ditingkatkan dan difahami. Selain itu, kita juga dapat memahami kekuatan dan kelemahan serta pelaksanaan kumpulan wang disatukan juga memaparkan dengan jelas kelebihan yang ada dengan menggunakan kaedah kumpulan wang disatukan. Seterusnya, cadangan pembaikan yang perlu ada dalam menggunakan kaedah ini seperti transparansi dan accountability, pengurusan amanah dan pinjaman dan lain-lain perlu diambil kira sebagai cadangan agar kaedah ini dapat ditambah baik dari masa ke semasa.